Salam sejahtera Malaysia. Kes rasuah Zahid Hamidi adalah pendakwaan terpilih, kata peguam bela. Wah, sikit-sikit bila sudah hampir mau kalah, dikasih keluar sudahlah senjata misteri terakhir ini, yaitu kes rasuah Zahid Hamidi, pendakwaan terpilih, kata peguam bela. Tapi itu hak dorang lah. Kalau dorang cakap itu adalah pendakwaan terpilih, mungkin saja kan, mungkin. Tapi itu hak dorang untuk kata macam begitulah. Okey. Pihak pembelaan mendakwa 40 pertuduhan, bukan sikit ni, 40 pertuduhan oleh yang dikenakan kepada Zahid Hamidi. Pihak pembelaan mendakwa 40 pertuduhan menerima suapan yang membabitkan visa luar negara VLN yang dihadapi oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi jelas menunjukkan wujud pendakwaan terpilih yang tiada pun kes prima facie, katanya. Peguam utama bekas Timbalan Perdana Menteri itu, iaitu Datuk Hisham T. Potek, berkata, Mahkamah dan undang-undang di negara ini tidak boleh membiarkan pendakwaan terpilih yang sememangnya bersifat diskriminasi. Ia adalah versi pendakwaan bahawa tertuduh menerima wang itu semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, sekaligus mewujudkan hubungan antara wang terbabit dengan pelanjutan kontrak VLN. Dia juga versi pendakwaan bahawa tertuduh menerima sumbangan politik tanpa sebarang ikatan. Katanya ketika berhujah di akhir kes pendakwaan kepada Ahmad Zahid. Okey. Hisham berkata pendakwaan juga gagal bertindak secara adil sehingga menyebabkan hak Ahmad Zahid di bawah perkara 5 dan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan telah dicabuli. Ringkasnya, tertuduh tidak mendapat satu perbicaraan yang adil. Susuran kegagalan pendakwaan untuk berlaku adil dan penerimaan sumbangan politik tidak menyalahi undang-undang, katanya. Peguam itu berkata Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Rezal Merican Naina Merican, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Seri Muhammad Syafi Afdal, Datuk Seri Anifah Aman, Syaril Sufian Hamdan, Tan Sri Chan Koi Choi dan Tan Sri Ong Ka Chuan juga turut menerima dana daripada Ultra Kirana Sdn Bhd secara langsung ataupun proksi. Beliau turut mempersoal tindakan pendakwaan yang tidak memanggil individu terbabit sebagai saksi atau menawarkan mereka kepada pembelaan. Katanya, mengapa kesemua ahli politik ini tidak didakwa? Mengapa pendakwa raya hanya mendakwa tertuduh sedangkan semuanya adalah dalam keadaan yang serupa, iaitu menerima sumbangan politik, katanya. Mengapa pendakwa raya tidak berlaku adil dan mematuhi perkara 8, sedangkan peruntukan perlembagaan untuk mewakili undang-undang tertinggi negara? Mengapa pendakwa raya tidak menghargai pelbagai kes undang-undang, tempatan maupun luar negara berhubung kesaksamaan di sisi undang-undang, katanya. Hisham juga berhujah bahawa 3 saksi utama, iaitu bekas pengarah pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun serta 2 bekas pengarah UKSB, iaitu Harry Lee Wui Kyun dan Wan Kores Shah Wan Abdul Ghani, yang juga saksi pendakwaan ke-15 hingga 17, adalah tidak boleh dipercayai, tidak jujur dan sifar credibility. Gabungan keterangan ketiga-tiga saksi menyatakan bahawa wang turut dibayar kepada semua ahli politik ini. Kesemua ahli politik telah menafikan menerima wang daripada UKSB dan terdapat percanggahan keterangan yang jelas susulan penafian awam itu. Mengenai isu sumber dana, bukti yang dikemukakan oleh pendakwaan ialah ia bukan daripada UKSB. Antara geng bertiga itu, iaitu Harry Lee, David Tan dan Wan Kores Shah, terdapat juga percanggahan atau perkara tertinggal yang material, katanya. Ahmad Zahid Hamidi, 69 tahun, berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta Singapura dolar daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali pusat sehenti OSC di China dan VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama dalam Kementerian Dalam Negeri. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya tunai 1.150 juta Singapura dolar, RM 3 juta, 15,000 Swiss franc dan 15,000 US dollar daripada UKSB yang mempunyai kaitan
dengan tugas rasmi beliau. Bekas timbalan Perdana Menteri itu didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di Seri Satria Presin 16 Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Pendakwaan akan memulakan hujahan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa pada Isnin depan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kes rasuah Zahid Hamidi adalah pendakwaan terpilih, kata peguam bela. Wah, sikit-sikit bila sudah hampir mau kalah, dikasih keluar sudahlah senjata misteri terakhir ini, yaitu kes rasuah Zahid Hamidi, pendakwaan terpilih, kata peguam bela. Tapi itu hak dorang lah. Kalau dorang cakap itu adalah pendakwaan terpilih, mungkin saja kan, mungkin. Tapi itu hak dorang untuk kata macam begitulah. Okey. Pihak pembelaan mendakwa 40 pertuduhan, bukan sikit ni, 40 pertuduhan yang dikenakan kepada Zahid Hamidi. Pihak pembelaan mendakwa 40 pertuduhan menerima suapan yang membabitkan visa luar negara VLN yang dihadapi oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi jelas menunjukkan wujud pendakwaan terpilih yang tiada pun kes prima facie, katanya. Peguam utama bekas timbalan Perdana Menteri itu, iaitu Datuk Hisham T. Potek, berkata, Mahkamah dan undang-undang di negara ini tidak boleh membiarkan pendakwaan terpilih yang sememangnya bersifat diskriminasi. Ia adalah versi pendakwaan bahawa tertuduh menerima wang itu semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, sekaligus mewujudkan hubungan antara wang terbabit dengan pelanjutan kontrak VLN. Ia juga versi pendakwaan bahawa tertuduh menerima sumbangan politik tanpa sebarang ikatan. Katanya ketika berhujah di akhir kes pendakwaan kepada Ahmad Zahid. Okey. Hisham berkata pendakwaan juga gagal bertindak secara adil sehingga menyebabkan hak Ahmad Zahid di bawah perkara 5 dan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan telah dicabuli. Ringkasnya, tertuduh tidak mendapat satu perbicaraan yang adil. Susuran kegagalan pendakwaan untuk berlaku adil dan penerimaan sumbangan politik tidak menyalahi undang-undang, katanya. Peguam itu berkata Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Rezal Merican Naina Merican, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Seri Muhammad Syafi Afdal, Datuk Seri Anifah Aman, Syaril Sufian Hamdan, Tan Sri Chan Koi Choi dan Tan Sri Ong Kachuan juga turut menerima dana daripada Ultra Kirana Sdn Bhd secara langsung ataupun proksi. Beliau turut mempersoal tindakan pendakwaan yang tidak memanggil individu terbabit sebagai saksi atau menawarkan mereka kepada pembelaan. Katanya, mengapa kesemua ahli politik ini tidak didakwa? Mengapa pendakwa raya hanya mendakwa tertuduh sedangkan semuanya adalah dalam keadaan yang serupa, iaitu menerima sumbangan politik, katanya. Mengapa pendakwa raya tidak berlaku adil dan mematuhi perkara 8 sedangkan peruntukan perlembagaan untuk mewakili undang-undang tertinggi negara? Mengapa pendakwa raya tidak menghargai pelbagai kes undang-undang, tempatan maupun luar negara berhubung kesaksamaan di sisi undang-undang, katanya. Hisham juga berhujah bahawa 3 saksi utama, iaitu bekas pengarah pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun serta 2 bekas pengarah UKSB, iaitu Harry Lee Wui Kyun dan Wan Quresh Shah Wan Abdul Ghani, yang juga saksi pendakwaan ke-15 hingga 17, adalah tidak boleh dipercayai, tidak jujur dan sifar credibility. Gabungan keterangan ketiga-tiga saksi menyatakan bahawa wang turut dibayar kepada semua ahli politik ini. Kesemua ahli politik telah menafikan menerima wang daripada UKSB dan terdapat percanggahan keterangan yang jelas susulan penafian awam itu. Mengenai isu sumber dana, bukti yang dikemukakan oleh pendakwaan ialah ia bukan daripada UKSB. Antara geng bertiga itu, iaitu Harry Lee, David Tan dan Wan Quresh Shah, terdapat juga percanggahan atau perkara tertinggal yang material, katanya. Ahmad Zahid Hamidi, 69 tahun, berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta Singapura dolar daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali pusat sehenti OSC di China dan VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian
untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama dalam Kementerian Dalam Negeri. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya tunai 1,150 juta Singapura dolar, RM3 juta, 15,000 Swiss franc dan 15,000 US dollar daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Bekas timbalan Perdana Menteri itu didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di Seri Satria Presin 16 Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Pendakwaan akan memulakan hujahan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa pada Isnin depan. Kita jumpa lagi, bye-bye.